Apa hal ni kan? Lepas tu budak tersenyum, dia tanya, dah dengar kan? Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni hari Isnin, Seram Isnin sudah pun kembali. So hari ni macam korang tahu apa cerita yang aku nak bercerita hari ni adalah cerita di mana cerita yang korang minta daripada sebulan lebih dah. Cerita ni, topik ni aku rasa dah tak cover sebulan lebih. So korang minta balik, so aku kenalah orang cakap tunaikan apa yang korang minta. Tapi sebelum tu macam biasa, jangan lupa like and share, jangan lupa tekan subscribe button dengan hit notification bell ni supaya korang tak terlepas cerita-cerita yang selanjutnya. So yang mana-mana baru dekat sini, korang boleh juga tengok cerita-cerita yang sebelum ni. Aku ada tulis link dekat bawah tu, korang boleh klik kat description tu ataupun pergi dekat ni, kat atas ni. Okay, ada playlist dia. Sebelum tu macam biasa, jangan lupa like and share, jangan lupa subscribe button ni tekan, lepas tu bell notification ni kasih hit. So kita tak nak buang masa, kita bawakan hari ni cerita yang selalu diminta-minta oleh korang semua, Asrama. Cerita Malam Asrama Part 4. Roll it. Tempat inilah yang cocok untukku. Alia, kerjaan kamu di sini adalah menyiapkan makan dan minum dan membereskan kamar anak-anak. Ada 20 anak perempuan yang tinggal di panti ini. Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel, adikku. Dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu. Hai, so macam biasa sebelum kita mula cerita, disclaimer everywhere orang kata. So korang yang mana-mana tak kuat semangat tu, silalah dengar saja, mohon jangan tonton. Sebab ada orang komplain, bang kenapa cerita hantu kena letak gambar hantu bang? Okay, fine. So malam ni jam sikit aku takkan letak gambar hantu. Tapi jangan komplain kenapa aku tak letak gambar hantu. So kita tak nak cerita panjang-panjang. So yang apa peringatan tu, tolonglah ingat, tolonglah follow. Kita tak nak benda-benda yang tak diingini berlaku. Alright. So kita terus move out ke cerita yang pertama tentang sekolah, di mana sekolah ini terletak di bahagian belah pantai timur sana. So cerita sekolah mana, korang kena cari sendiri. Sekolah ini didiami sejak 1980 lebih, dah lama dah buka. And cerita ni berlaku pada tahun 2016, 4 tahun lepas. Cerita ni mengisahkan pelajar-pelajar senior, di mana ketika itu merupakan malam yang terakhir untuk mereka duduk asrama itu, dan besok merupakan hari cuti sekolah and final year lah. Bukan cuti sekolah dah, memang dah cuti habis lah. So lepas tu malam tu macam biasalah diorang orang cakap apa, nak tunjukkan diorang punya kebebasan, kemerdekaan pada malam tersebut. Orang kata last paper kan. So bila dah jadi macam tu, satu kumpulan yang dianggotai oleh Lan dan juga kuncu-kuncu dia. So yang Lan ni dia macam kepala lah dekat satu geng-geng nakal yang ada dekat asrama tu. Tak ada motor lalu. Okey. So Lan ni merupakan pelajar yang agak berpengaruh dekat sana. So malam tu dia macam huha-huha, hure-hure. So malam tu dia orang plan dalam around pukul 1, pukul 2 macam tu, dia orang nak keluar daripada dom dia orang. Dia orang nak pergi kat semua bilik yang ada dekat asrama tu untuk ketuk bagi salam. Macam tu. So diorang macam nak kacau junior-junior diorang yang mana ada lagi kat dalam bilik tu. Saja nak prank, nak takutkan. Biasalah last day, last night kan. Macam tu lah diorang dah plan apa semua. So diorang bertiga starting malam tu. Si Lan, Nazmi dengan Apek, 3 orang ni. So diorang 3 orang plan untuk pergi ke blok junior. Diorang nak takutkan lah. Okay, diorang buat macam mana tau. Diorang pakai kostum, bukan kostum lah, yang kain plekat yang diorang pakai ala-ala ninja tu, yang nampak mata je. Siapa pernah jadi senior mesti tahu yang pakaian macam tu. Kalau korang buat malam-malam untuk bantai orang kan. Okay, kita tak nak cerita tu. Kita tak tepi. So benda tu diorang pakai untuk pergi menakut-nakutkan budak. So diorang pun bergerak secara senyapnya dekat blok E, di mana junior-junior diorang duduk. So sampai dekat bilik 1, dia ketuk tok. So benda tu pun terbuka. Budak tu pun buka pintu, diorang pun diorang pun serga. Bila diorang serga, budak tu betul siap terjatuh, terduduk sampai terkencing, menangis-nangis kat situ. Sebab terperanjat, kau bayangkan budak form 1 kau pergi kacau macam tu malam-malam buta. Siapa tak terperanjat, siapa tak terkencing kan? So bila dah macam tu, diorang pun gelak ramai-ramai. 3 orang ni diorang dah suka lah sebab dapat diorang punya plan tu berjaya. Diorang pergi E2, E3, E4. Memang semua jadi. So diorang pun macam bosan lah kat blok E ni. Semua terperanjat, tak ada cabaran, dia kata macam tu. So kita pergi pindah blok B. So dia pergi blok B. Blok B ni ada budak tingkatan 3 dengan budak tingkatan 2 dekat situ. So diorang pun buat B1, B2, B3 sampai B4 diorang buat. Memang diorang jadi, and benda tu macam bagi diorang malam tu plan diorang berkesan lah kan. So diorang pun naik kat tingkat 3. So diorang ketuk tap. Assalamualaikum. Tap. Assalamualaikum. Lepas tu lagi tak ada orang jawab. Dia macam tak ada orang ke bilik ni? Dia ketuk lagi tap. Assalamualaikum.
Lepas tu pintu tu pun terbuka. Pintu tu terbuka, diorang pun segera macam tu. Tapi budak yang buka pintu tu tercengang tengok dia macam tu je. Lepas tu dia pun pelik. Dia buka dia macam tu. Kau tak takut ke? Tu budak tu geleng kepala. Lepas tu budak tu tutup balik pintu. Budak tu pusing. Budak tu jalan. Bagi sini dia macam tercabar lah. Apa sebab budak ni macam ni kan? Macam kau hajar, kau junior kau buat aku macam ni. Lepas tu dia ketuk lagi. Tom. Lepas tu budak tu tak buka. Lepas tu dia pergi buka sendiri pintu tu. Dia pergi terajang yang pintu tu. Dan pintu tu terbuka. Masa dia masuk dalam dom tu, dia nampak budak tu duduk dekat bucu katil. Dekat macam, kan asrama kan dia punya rak katil kan panjang-panjang kan. So budak tu ada kat ujung sekali. And dom tu tak ada orang pun time tu. Kosong. So dia nampak ada budak yang lelaki dekat ujung sana. Dia pun pergi. Lepas tu kawan dia tegur. Lan, tak payah tegur dia. Jom balik. Kata, abaikan je. Dan dia cakap, mana boleh, budak ni kena ajar kan. Mana boleh macam ni. Kita nak bergurau kot. Lepas tu dia buat macam tu, kau ajar. Aku dulu jadi junior pun aku tak kau ajar kot dengan sini aku. Lepas tu Mi cakap, dah lah, jomlah cawa, tak payahlah. Sedap hati, bulu rumah aku mengemang siap. Dia kata macam tu. Lepas tu si Apek ni diam je. So ada Nazmi ni lah, dia banyak macam, dah jom. Tapi Lan tak mengendahkan apa yang Nazmi minta daripada dia. So Lan pun terus pergi ke arah budak tersebut. So dia pun pergi. Dia panggil, "Oi, kau budak form apa ni? Asal kau ajar sangat? Aku tak habis cakap lagi kau pasal macam tu." Dia kata macam tu. Tapi budak tu tak pandang dia pun. Lepas tu dia macam tepuk budak tu. "Kau dengar tak aku cakap?" Lepas tu budak tu macam toleh kat arah sana. Mula-mula budak tu macam ni. So bila orang tu tegur, dia toleh kat arah sana. So Lan ni lagi lah menyerap lagi dia panas hati. Dia panggil, Pek, Mi, kau sini jap. Kau tarik budak ni, kita keluar kan. Aku tak tahan dengan budak tu. So masa Mi ni nak datang, lepas tu sekejap lagi Lan masih lagi di sebelah budak tu lah. So Mi dengan Lan tu daripada pintu tu nak on the way datang. Pintu tu tiba-tiba tertutup. Lepas tu budak tu terus bercakap, "Dah puas ke tu?" Macam tu. Lepas tu Lan tu macam, Lepas tu dia tolak je budak tu ke belakang. Baru dia nampak muka budak tu tak ada mata, babe. No eye lah orang kata. Tak ada mata, cuma mulutnya yang penuh dengan darah. And tersenyum tengok Lan. Lepas tu Lan dah macam, uish. Lepas tu Lan terus suruh Lami dengan Apep lari. And dia suruh pecahkan pintu tu. So dia pun lari ke arah pintu. Dia ketuk. Pintu tu tak boleh ketuk tau. Dia ketuk. Pintu tu masih lagi tak boleh dibuka. Lepas tu dia dengar ada orang ketuk daripada luar. Tap. Dah puas ketuk. Dia dengar lagi suara tersebut di luar. Sedangkan dia berada di dalam. So diorang pun toleh tengok ke arah budak tu. Budak tu ngam-ngam berdiri ada dekat belakang diorang. Tak jauh lah. Macam kamera ni dengan aku lah, senang cerita. So dia toleh budak tu situ, aku kat sini. Lepas tu dia dah macam, aku minta maaf, aku minta maaf. Aku tak buat lagi, sumpah aku tak buat lagi. Aku sumpah aku tak buat. Time tu juga, tadi buat orang terkencing kan. Time tu diorang pula yang terkencing dalam seluar sebab nampak benda yang tak sepatutnya nampak. So budak tu tersenyum, budak tu tanya lagi, "Dah puas ketuk?" Lepas tu Lan pun cakap, dah puas ketuk. Aku minta maaf, aku tak nak buat lagi. Pintu tu terbuka. So bila pintu tu terbuka, diorang terjatuh keluar. So diorang pun nak lari ke arah situ. So tempat di mana diorang sepatutnya turun tangga tu, diorang lari turun tangga. And dekat bawah tangga tu, budak tu ada dekat situ. Budak tu lambai kat dia. Dia pun pergi naik balik atas. And dekat situ diorang dah tak tahu nak pergi mana. And masa tu diorang nampak budak tu seolah-olah makin lama makin dekat. And diorang ambil keputusan drastik untuk lompat daripada koridor tingkat 3 tersebut. Di mana disebabkan keadaan tersebut, ketiga-tiga mereka dibawa ke hospital pada malam tersebut akibat tulang kaki mereka patah. Yang seorang kaki kiri, yang seorang kaki kanan, yang seorang lagi dua-dua kaki patah. Macam tu. Lepas seminggu diorang dekat hospital, baru diorang cerita dekat pihak sekolah. And baru diorang tahu yang sebenarnya bilik dekat atas tu dah lama kosong. And bilik tersebut sebenarnya memang ada penghuni disebabkan pada tahun 1990 ada seorang budak kecil yang telah pun dibunuh dalam tu, anak makcik cleaner, disebabkan ada kes-kes tertentu. And budak tu dibunuh kat dalam tu. And pihak polis minta supaya sekolah tutup bilik tu and jangan buka langsung. So diorang pula pergi gatai. Itulah seronok sangat punya pasal. Tak pasal-pasal dapatlah habuannya, kaki patah sebelah, kaki dua-dua belah patah, yang belah satu lagi belah kiri, belah kanan. So macam korang lah juga. So yang mana-mana duduk asrama tu, yang last paper ni, jangan seronok sangat, jangan riang sangat, okay? So aku cakap lah, dekat mana-mana tempat, semua tempat ada penghuni. So kita sebagai manusia yang tak ada orang cakap keistimewaan apa-apa ni,
just perlu tunduk hormat dengan apa and di mana kita berada selama ini. Alright, so tu cerita yang pertama lah. So cerita yang pertama ni bagi aku pengajaran dia sangat-sangat kuat lah. So jangan seronok sangat lah sering cerita. Alright, so kita move out ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni tentang suatu sekolah di mana sekolah ni terletak di bahagian utara. Tadi kita dekat pantai timur, betul? So sekarang kita pi kat utara. Okay, cerita ni dikirimkan oleh seorang followers aku dekat Instagram. Dia cerita pasal serangan histeria secara besar-besaran dekat sekolah tu. Okay, sekolah tu malam tu dia kata, okay, kita straight to the point. Malam tu diorang macam biasalah buat ibadah sama-sama, solat maghrib, solat isyak. So selepas selesai solat isyak, tiba-tiba kedengaran seorang wanita menjerit daripada belakang. So bila menjerit daripada belakang, diorang expect ada something wrong somewhere. So yang menjerit tu nama dia Sofia. Kau tahu je lah, bila orang ni dirasuk ataupun something yang masuk badan dia kan, diorang punya menjerit ni lain daripada menjerit normal tau. Diorang menjerit memang sangat-sangat nyaring sampai kita sendiri yang dengar pun rasa takut. So bila dia dah menjerit macam tu, keadaan jadi kacau bilau. Di mana ketika dia menjerit, dia asyik tengok ke arah belah sliding door yang berada dekat surau diorang yang menghala ke satu ladang kelapa sawit di belakang sekolah mereka lah. So diorang pun macam, apa hal ni? Kenapa ni? Pasal apa ni kan? Diorang duk kalut lah, diorang kalut apa semua. Lepas tu budak tu masih lagi menjerit. And diorang yang ada dekat situ mungkin ada certain yang tak bersih, ada juga yang orang cakap lemah semangat, mungkin hatinya tak terlalu kuat untuk menghadapi benda-benda macam ni. Diorang pun dah mula menangis and hampir-hampir jugalah boleh kata terjadinya satu serangan histeria secara besar-besaran. Tapi alhamdulillah diorang dapat dikontrolkan dengan ustaz-ustaz yang berada dekat situ secara profesional je lah. So yang kena tangkap tu satu je lah time tu. Diorang rukiah apa semua and semua pelajar-pelajar diarahkan balik ke dorm and teruskan dengan bacaan 4 penjuru. Okey, kepada mana-mana yang tak tahu pasal bacaan 4 penjuru, kalau kat mana-mana asrama yang pernah kena ataupun ada kes histeria ni, diorang akan suruh budak-budak dorm tersebut akan pergi kat 4 penjuru. Okey, bilik kita kan 4 segi kan. So bila 4 segi, okey, belah sana satu, belah sini satu, belah sini satu, belah sini satu. Secara kumpulan lah. Diorang akan baca surah-surah tertentu untuk tujuan memagar benda tu supaya benda tu tak boleh masuk suka-suka lah. Maknanya something protect lah dekat situ. So time tu diorang kata dekat bilik-bilik tertentu dah ada serangan-serangan lain. So untuk menghentikan atau melemahkan serangan histeria tersebut, diorang kena sentiasa keep going untuk baca benda tu tanpa henti supaya rantaian diorang tak putus and sentiasa kuat supaya tak masuk lah benda-benda macam tu. So malam tu yang cerita kat aku ni nama dia Ara tau. Ara cerita dengan aku, dia kata bila diorang start bacaan 4 penjuru tu, diorang pun baca macam biasa. Mula-mula okey je. Tiba-tiba diorang dengar ada satu dengusan yang sangat-sangat tak normal daripada pintu sebelah kanan dorm diorang. Diorang dengar macam dekat tepi tu. So diorang yang mana dekat tepi tu semua mungkin yang kuat semangat, diorang keep baca seperti seolah-olah tak mendengar benda Allah tu. Lepas tu benda tu dia tahu dia punya pancing first tu tak masuk. So dia pancing dengan keadaan yang kedua. So bila diorang tengah baca, tiba-tiba pintu diorang diketuk secara perlahan and dengar satu suara perempuan bercakap seperti ini. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Akak, bukalah. Senior sebelah panggil. Menurut diorang yang ada dalam bilik tu, sepatutnya dekat bilik sebelah tu memang tak ada orang. And bilik situ juga telah pun dipindah ke dorm senior untuk digabungkan menjadi kumpulan yang lebih besar untuk meneruskan bacaan 4 penjuru tersebut. So, diorang tak layan. Lepas tu diorang baca. Tiba-tiba diorang baca. Tiba-tiba diorang dengar ada satu geseran kuku yang sangat mengilukan dekat pintu asrama diorang. Bunyi dia macam diorang terhenti bacaan. Diorang terhenti bacaan diorang kat situ. Sebab apa? Bunyi cakaran tersebut makin lama makin kuat, makin lama makin besar. And kat situ ada seorang akak Aisyah, di mana dia adalah ketua dorm tersebut, mengarahkan supaya anak-anak buah dia yang lain ni teruskan membaca dan menghiraukan benda tersebut. So diorang membaca. Dan suara seorang Ustaz Fakrul ketika itu yang bertugas untuk handle benda ni bersuara. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu, bilik dorm diorang ni diasingkan atau dinamakan mengikut bunga. So bunga pula. So diorang punya dorm ni namanya Kemboja. So diorang akan jerit daripada bawah, Kemboja 4 keluar. Kemboja 4 keluar. Diorang dengar macam tu. So diorang pun buka pintu and semua daripada mereka yang ada kat dalam bilik tersebut keluar.
Diorang keluar and diorang tinjau dekat balkoni tu. Diorang nampak memang ada ustaz kat situ. And ustaz tu kata, Kemboja 4, kuatkan semangat, bergerak ke bawah sama-sama. Jangan pandang belakang. Benda tu betul-betul di atas anda. Ustaz tu kata macam tu. So biasalah perempuan ni, biasanya kalau kita suruh arah untuk bertenang, tak. Perempuan kalau kau suruh dia bertenang, lagi dia orang kalut. So kat situ dah chaos. Sebab apa? Ada salah seorang daripada diorang dah pergi pusing and diorang terpandang ada satu lembaga yang sangat besar and orang cakap mengerikan lah. Mata dia merah and mulut dia, gigi dia punya ni agak panjang and rambut serabai dekat atas tu sedang betul cantik elok punya tinjau dia orang. So yang seorang ni pergi pusing and pergi nampak benda tu pula. Tak pasal-pasal yang seorang ni dah menjerit. Bila seorang menjerit, yang lain pun menjerit lah. So yang lain menjerit dah jadi huru-hara semua. Lepas tu Kak Aisyah pun menjerit and suruh diorang untuk bertenang. Dalam Kak Aisyah suruh diorang bertenang, tiba-tiba tengkuk Kak Aisyah digrip daripada belakang. Kali ni diorang choke slam daripada belakang. Dekat situ ada seorang daripada kawan mereka yang dinamakan Liana telah pun dirasuk oleh benda tersebut and dikawal tubuh badannya untuk menyerang sesiapa yang ada dekat situ. So Kak Aisyah dicekik daripada belakang. Mana ketika itu Liana pergi ambil leher Kak Aisyah ni, diorang ditarik pergi dekat satu dinding, pap dihempas ni Kak Aisyah tu. And Kak Aisyah tergantuk and pengsan dekat situ. Time tu lagi kalut. And ustaz yang nampak dekat bawah tu terus naik ke atas untuk meninjau keadaan. And ketika itu dia nampak Liana tu merangkak-rangkak seperti mahu berlari daripada keadaan tersebut. Tapi dalam tu diorang dah kacau bilau lah. And diorang yang mana ada kat situ cuba pegang Liana, tapi Liana dalam keadaan posture yang cuba merangkak secara laju untuk turun ke bawah. Tapi time tu tak sempat, di mana dihalang oleh Ustaz Fakrul dan juga pertubuhan sekolah diorang yang lain. Ada agensi-agensi kat situ. Diorang pun turun untuk bantu and diorang tolong ruqyah. Benda tu setuju untuk keluar and benda tu kata dia kat sini cuma nak menumpang, tapi dia seronok tengok budak-budak ni punya keagrapan and dia tengok Liana ni adalah yang paling senang untuk dia kawal. And lepas dia dapat halau benda tu, lepas tu Liana ni pun bangun and malam tu diorang dibenarkan untuk pulang, parents-parents untuk datang ambil. And Liana tu juga dapat rawatan yang lebih daripada pakar. Lepas tu ada lagi satu pakar datang. And baru diorang tahu sebenarnya Liana ni jenis seorang yang suka menyendiri. Abang kata Ara lah. Tahu yang Liana ni jenis yang suka menyendiri. Liana ni suka pergi dekat tempat-tempat yang tersorok untuk menyendiri. Kadang-kadang ada yang ternampak dia bercakap seorang-seorang. Ada yang kadang-kadang kata Liana ni terbayang benda yang bukan-bukan, benda yang tak ada. Mungkin sebab-sebab macam tu lah. Sebab bila kita punya jiwa ni kosong, seolah-olah kita ni bagi something yang orang cakap ruang untuk dia masuk ke dalam badan kita. Macam tu. Kuat semangat lah. Kadang-kadang aku faham, kadang-kadang ada certain perempuan ni tak adalah semuanya kuat semangat. Ada yang lemah semangat. Tapi kepada mana-mana yang mungkin betul-betul lemah semangat, aku just sarankan korang jangan terlalu ikut emosi tu, jangan terlalu ikut apa yang kita rasa supaya benda tu tak boleh dekat dengan kita lah. And satu lagi, cuba penuhkan diri tu dengan ayat-ayat pendinding ataupun surah-surah yang sepatutnya kita isi dalam diri kita. Alright, so itu cerita yang kedua tentang serangan kacau bilau yang berlaku dekat situ. So kita move up ke cerita yang ketiga, okay? Aku tak tahulah cerita ni adakah halusinasi ataupun mungkin benda tu orang cakap memang ada dekat situ. Okay, Daniel ataupun mungkin nama samaran dia dekat sekolah tu Keteng. Bukan Keting, Keteng. Tapi kita panggil dia Keting je sebab nama dia susah sangat nak sebut. So Keting. Keting ni dekat asrama lelaki dia ni macam HGG sikit. HGG ni which is hero gadis-gadis. So macam kontrol macho. Kalau rambut pun sikat tepi, muka jambu kan. Memang orang cakap kalau pergi sekolah tu dia macam jalan ada jalan macam tu tau. So Keting ni dia tak ada sangat macam percaya dengan benda-benda yang gaib ni lah kan. Tapi ada satu malam tu mungkin dia boleh berubah persepsi dia. Okay, korang tahu tak cerita Pengabdi Setan? Mungkin 2018 tak silap aku cerita tu. And cerita tu ada kandungan satu lagu di mana lagu tersebut dikatakan lagu yang boleh menyeru benda-benda macam ni. Lagu dia macam di kesuma bla 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 bla. Okay, diorang malam tu diorang bercerita tentang lagu ni. Dia dengan kawan-kawan dia lah. Dia bercerita tentang lagu ni and diorang kata ada di kalangan kawan diorang sebelum tu diorang dah kena something yang menakutkan telah berlaku disebabkan diorang pergi nyanyi lagu tu and diorang kata diorang nampak benda yang tak sepatutnya diorang nampak lah. So si Daniel ni macam ya je kau ni, tah kau apa, kau mimpi ke apa, kau mengigau, kau cakap lagu ni berhantu, mengepek lah, kata macam tu tau. Lepas tu Daniel ni macam tak ada apa lah, tak ada apa ni, lagu je pun, kau tu obses sangat, dia kata macam tu. So ada satu malam tu di mana ketika itu prep, korang tahu kan prep, diorang duduk kat bawah sebelum diorang naik atas.
So prep ni adalah di mana tempat budak-budak ni belajar. So Daniel ni kan dia hero gadis-gadis. So dia ni macam nak tunjuk action sikit. Dia kata tak apa, malam ni aku nak belajar lebih. Tak apa, aku stay up lama sikit, tak ada hal. Dia kata macam tu. So dia kata dengan kawan dia time tu, apa nama kawan dia, Alip kot, tak silap aku. Alip, dia kata, Alip tak apa lah, kalau kau nak naik, kau naik dulu. Aku kat sini steady lagi. Tapi lagi lampu ni tutup, kalau tutup belaki je, yang belah kanan ni kau biar aku kat sini. Dia kata macam tu. So Alip ni macam, betul ni, kau seorang-seorang ni, yang lain tak ada ni. Dia kata macam tu. Betul, dia kata tak apa, tak ada hal. Kau naik je, nanti aku pandai lah aku. So Daniel ni macam okay, study. Daniel ni study. So lampu kan satu je dekat dia. Lepas tu dia study. So masa dia study tu tiba-tiba lampu tu macam kelip-kelip. Lepas tu dia tengok lampu tu. Dia pun buat lagi. Dia study lah, dia baca buku apa semua. Lepas tu time tu dia macam bosan lah. Dia pun buka earphone dia, dengar lagu. Dia pun dengar lagu pun bosan. Ketika tu dia teringat tentang lagu yang diceritakan oleh kawan dia tu, yang dia kata ada something yang akan mengganggu kalau dia dengar lagu tu lah. Lepas tu dia pun macam it's a good idea aku rasa kan. Apa kata aku dengar, memandangkan aku pun seorang, bilik ni pun tak adalah terang. Kat manalah tahu dia datang aku boleh say hi. Dia kata macam tu. Oh, nampak kerek kan. So dia pun letak earphone dia. Dia pun play. Pak. Macam tu. Lagu tu play. Dia pun macam dia pun baca. Lepas tu dia dengar ada satu bunyi kursi yang bergerak dekat belakang dia. Macam tu. Lepas tu dia pun toleh. Tak ada apa. Dia baca. So lagu tu pun habis play. Dia pun letak dia punya earphone. Dia pun nak mengantuk lah. Dia kata alah. Lepas tu dia pun letak earphone dia. Lepas tu dia tengok kiri kanan. Tak ada apa pun. Dia pun tutup pintu. Dia pun tengok kiri kanan. Tak ada apa pun. Dia pun tutup buku dia. Dia pun tutup lah. Dia kemas buku sebab dia tengok time tu dah nak pukul 1:30 kot. Dia pun bangun daripada tempat dia. Tengah lagi kursi bergerak dekat belakang dia. Macam tu. Dia pun tinjau. Time dia tinjau tu, dia ternampak ada something yang sedang duduk dekat kursi belakang tu. Ada jemaah pelajar lah. So dia ingat ada orang lagi. Dia macam bila masa ada orang lagi kat dalam ni? Tadi macam aku seorang je. Dia kata macam tu. Lepas tu dia macam tak apalah, aku tegur dia lah. Ni pun aku nak tutup ni kan, tinggal dia seorang kan, tak boleh percaya. Dia pun pergi tegur. Bro, ni dah pukul 1:30. Aku nak tutup lampu ni. Kau nak study lagi ke? Lepas tu pelajar yang dekat situ pun pandang dia. Tak apa, tutup je. Dia kata macam tu. Lepas tu Daniel ni macam yelah, tak apa. Lepas tu Daniel ni pun keluar. Dia pun menuju keluar. Masa tu dia terdengar budak yang lelaki tu dekat belakang tu nyanyi lagu di mana lagu yang dia dengar tadi. Macam tu. Itu macam lagu Titanic. Tapi bukan macam tu lah. Lagu dia nanti korang pergi dengar kat YouTube sendiri. Lepas tu dia terdengar macam tu. Dia pun terdiam. Dia terdiam. Alamak, ini apa hal pula ni? Dia cuba toleh. Dia tengok budak tu, pandang dia macam ni. Lepas tu mulut dia menyanyi. Lagilah dia, apa hal ni kan? Lepas tu budak tersenyum, dia tanya, dah dengar kan? Lepas tu terus dia huhara, dia lari keluar daripada dia punya bilik prep tu, and dia tertinjau dekat tingkap tu. Sebenarnya yang duduk dekat situ bukan seorang lelaki, tapi jemaah seorang wanita yang berambut panjang, bajunya putih, sedang bertenggek di atas meja tersebut, dan mata dia tepat pandang ke arah Daniel tu. Eye contact, eye contact. Lepas tu Daniel tu dah gopoh kapal. Daniel tu kunci pintu prep tu semua, and dia berlari ke arah tangga untuk naik ke atas. Masa dia naik ke atas tu, dia terdengar lagi suara lagu tersebut berkumandang. So bila dia dah naik ke arah koridor tu, dia nampak lagi time tu hantu gula-gula sedang meloncat ke arah dia daripada bilik dom dia sendiri. Ketika tersebut, dia berlari semula ke bawah, and dia nampak jemaah perempuan tersebut terbang melintasi beliau, dan beliau pingsan di tempat kejadian. And starting situ, diorang kata malam tu Daniel terkena histeria. Daniel jadi orang yang tak tentu arah, and menari seperti seorang yang tak tahu nak cakap macam mana. Dia menari sambil mulutnya terkumat kamit dengan lagu irama tersebut. And selepas sahaja dia dipulihkan, dia cerita balik kepada ustaz tersebut, yang ustaz tu kata, aku nampak ada satu perempuan follow kau daripada belakang daripada tadi. Aku perhati je kau kat dalam bilik prep tu. Kau buat apa kat situ? Dia kata macam tu. Lepas tu, saya tak buat apa, saya belajar je. Masa kau keluar tu, kenapa kau lari ke atas? Kenapa kau turun balik? Saya nampak ada perempuan. Patutlah
dia duduk atas kau tadi masa aku rukiahkan kau. Dia cakap macam tu. Ustaz tu kata macam tu. So maknanya masa dia berlari ke atas, ada something dekat atas ini. Macam tu lah. So aku tak adalah nak kata lagu tu betul ada something ke what. Tapi kalau boleh, kalau orang dah bagi amaran tu, janganlah berani-berani kan. Janganlah kita ni tunjuk action, tunjuk hero kat situ. So macam tu lah cerita kepada seorang Daniel ni yang terkena gangguan disebabkan lagu tersebut. So macam itulah untuk cerita yang ketiga, and itu adalah untuk part 4 punya version. Mesti korang minta kan, bang panjangkan sikit lagi bang cerita keempat, cerita kelima. Okey, kalau korang nak panjangkan, korang boleh share dekat aku dekat DM. Tapi kalau boleh korang boleh share kat aku dekat DM. Tapi kalau mungkin lah korang rasa aku ni lambat sangat respon, sebab macam aku cakap, dalam masa seminggu ada hampir 100 lebih DM yang masuk berceritakan tentang kisah seram diorang. Aku terpaksa tapis satu-satu, aku terpaksa bercakap susun atur satu-satu. Aku harap korang faham. Tapi kalau korang nak interact dengan aku secara cepat, macam aku cakap tadi, aku ada live dekat Bigo. Korang kena catch up kat Instagram aku. Aku ada drop aku punya account Instagram kat bawah ni. Korang boleh comment, korang boleh follow Instagram aku, and korang boleh tengok update-update aku yang terkini. And dekat Bigo tu kita boleh secara live, secara langsung. Tak payah tunjuk muka pun, dengar suara pun dah cantik dah, alright? So kalau korang ada benda nak kongsi dengan aku lah. So untuk hari ni itu sahaja cerita dia. Kalau korang nak aku cerita lebih lagi, tolong hantar lebih cerita dekat aku lah, alright? So kita jumpa di hari Khamis ni macam biasa malam Jumaat. And macam biasa juga aku nak cakap, hujung bulan ni insya-Allah kita akan launching giveaway, and sempena aku punya silver plate button insya-Allah. And doakan yang baik-baik. And satu lagi aku pohon kepada korang, minta kita doakan negeri-negeri yang sedang dilanda COVID-19, Kedah, Sabah, Sarawak, and mana-mana negeri yang mungkin ada risiko tinggi. Aku harap korang jaga diri baik-baik, jaga SOP, kita jaga kita. Lagi last but not least, terima kasih terhadap korang punya concern. Pada minggu lepas aku ada cerita tentang ada something yang aku lalui dekat bilik ni, and alhamdulillah semuanya dah pulih. Terima kasih atas ucapan korang, concern korang, tips korang. Terima kasih sangat-sangat, aku sangat-sangat hargai. Terima kasih sebab sokong aku sampai tahap ini, and sentiasa doakan aku supaya sihat, and aku doakan korang semuanya yang baik-baik and sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, so kita jumpa lagi pada hari Khamis ni. I see you when I see you. Assalamualaikum.